Okeylah, kita bincang tajuk haba lah Haba jadi ada 3 bab yang paling penting kalau kamu tengok dalam haba ada tajuk apa lagi? Tajuk elektromagnet dengan tajuk elektrik. Elektrik trik dengan perik terik. Okey Jadi kita tengok sini analisis SPM untuk haba. Kalau kamu tengoklah haba. Jadi kalau kamu tengok sini cikgu bagi 2 bintang lah. 2 bintang. Kenapa 2 bintang? Target SPM ni Kalau kamu tengok trial perak macam cikgu punya juga. Trial perak macam cikgu punya juga boleh Macam cikgu punya. Okey dah. Macam bising lah cikgu rasa. Boleh slow sikit siapa nak sembang. Macam tak apa ni. Tak apa selesa. Okey ni. Jadi ada 2 bintang maksudnya 2 tahun berturut-turut tak keluar. Boleh 2 tahun berturut-turut tak keluar. Jadi kita tengok tajuk dia. Jadi tajuk-tajuk yang kita tengok tahun 2024 keseimbangan daya terma dah keluar 2 tahun. Kapasiti haba ni specific heat capacity dah keluar. Ada juga potensi lah cikgu rasa Tapi cikgu rasa ini lagi kuat Sebab tu perak dia keluar peti ais. Dia keluar peti ais tu betul tak? Cikgu tengok ramai yang nak jawab peti ais sebab cikgu buat ajar semalam. Tapi cara jawab tak betul. Jadi markah rendah Jadi kalau kamu dapati macam tu kadang kamu dapat dua-dua boleh jawab. Tajuk ni jawab. Kamu jawab dua-dua. Faham tak? Takut yang kamu jawab tu terlalu rendah markah. Jawab dua-dua. Transformer pun jawab, haba pun jawab. Tak apa, jawab dua-dua. Tu Kalau kamu terjadi kamu macam tu, kamu tak boleh nak jawab. Tapi itulah, seloknya jawab satu lah Okey, hukum gas baru keluar jugalah. Ni Kalau tu kamu tengok soalan essay dia keluar ni lah. 2 tajuk ni lah. Hukum gas tak pernah keluar lagi. Essay nak keluar mungkin juga. Logik juga nak keluar Dan juga soalan latent heat ni. Jadi itulah target cikgu untuk ni lah untuk tajuk haba. Okey lah. Jadi formula cikgu tak terang kat kamu lah tengok kita tengok ada satu formula Kalau tak tahu lah kita belajar kita hubungan pemboleh ubah. Ni tak payahlah. Ni kamu dah pandai dah ni. Ni apa ni ni pun kamu dah pandai. Pandai bagi cikgu lah okey ni. Tengok formula ni. Formula ni Ni formula dia Q sama dengan MC kita. Ni cara nak belajar formula Kat sini dah mula start dah belajar formula. Buka formula study Jadi tengok sini jadi ada kuantiti fizik iaitu Q tenaga haba, M jisim, C tu apa? Ya, muatan haba tentu, theta change in temperature. Selalu soalan yang suka tanya hubungan dua ni lah. Kamu tahulah kan hubungan dia kan. Hubungan di antara apa? Theta dengan C. Selalu tanya je lah. Apa hubungan? Berkata terus ke ada songsang? Berkadar songsang. Ingat ini untuk soalan kamu kena faham. Kalau soalan tanya dalam bentuk kertas 2, apabila ni bertambah, ni bukan jawab macam tu Berkadar songsang tu tengok pada soalan je lah Okey, ni dia punya nak carikan unit. Unit untuk C. Ada yang tak faham unit C kan? Jadi apa unit untuk Q sebenarnya? Tahu jawab? Unit untuk Q apa? Ya, ni joule kan? M dah tahulah. M mesti ini joule. Q joule lah. Tak ya joule kan? Ini M, kg lah jisim. Jadi kg, theta unit apa? Darjah Celsius. Jadi kamu gantikanlah. Joule, kg, darjah Celsius. Jadi kita akan terbit unit ni. Jadi ini unit yang digunakan untuk C. Faham? C untuk C lah. Okay, Ataupun kita tengok kita boleh define C ni. Apa C ni sebenarnya? Dari segi unit dia kau boleh nampak. C. Nama muatan haba tentu. Apa maksud tentu? Tentu maksudnya tetap tu je lah. Dalam soalan ni apa maksud tentu? Tentu tu maksud apa?
tentu tetap untuk siapa? Air kalau air. Oh, tentu untuk apa? Tentu untuk 1 kilogram. Dan untuk peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Tengok ni. Boleh tak? Tentu. Muat haba. Muat haba yang diperlukan. Haba diperlukan untuk muat, untuk masuk. Faham? Muat haba. Ini haba dia, joule. Boleh? Jadi kamu tengok dia punya unit ni, kamu jawab kan? Haba yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan meningkatkan suhu 1 darjah Celsius. Nampak tak? Tak perlu nak hafal. Tengok macam tu dah tahu dah. Joule, haba, kilogram, 1 kilogram, darjah Celsius, 1 darjah Celsius. Uraikan situ je, pusing situ je. Boleh faham tak ni? Itulah kan? Tu haba yang diperlukan untuk 1 kilogram bahan. Sebab dia umum, jangan buat air pula. Air ni dia spesifik. Darjah Celsius, peningkatan suhu 1 darjah Celsius. Boleh faham tak ni? Ni dia punya ni Jadi hubungan pemboleh ubah cikgu dah terang dah. Rasa kamu dah pandai dah ni Rasanya tak ada yang tak pandai dah ni. Semua tahu dah cikgu rasa QMC theta, laki perempuan-perempuan. Salah kan? Jadi dia hubungan dia C dengan theta berkadar sengsang, M dengan theta berkadar. Jadi M dengan theta ni merujuk pada kamu nak masak Maggi. Betul tak? Kamu nak masak Maggi, nak makan cepat kan makan lambat? Mesti nak makan cepat kan? Jadi kamu masak Maggi, air banyak ke air sikit? Air banyak? Mesti air sikit. Kecuali lah kamu nak masak Maggi, kamu pergi perangat 1 tong besar tu, atau pulang itu hal kamu lah kan. Tunggulah 2 jam lagi, 2 jam ke 3 jam didih kan. Tapi guna sikit je kan, betul tak? Kan? Jadi kamu kena ingat kan, mesti jisim air yang sikit akan menghasilkan perubahan suhu yang tinggi. Ni konsep Maggi tu. Faham? Nanti kita Maggi Okey, C tinggi. C tinggi. C tinggi ni untuk siapa? Biasanya. C tinggi ni untuk siapa? Ni apa? Siapa yang pegang C tinggi? Siapa dia C tinggi? Buat sikit. Ya? Metal. Kereta. Ni kita tanya ni bahan tu orang. C tinggi siapa? Siapa paling C tinggi? Dia letakkan ranking yang pertama C tinggi. Ya, siapa dia? Kau jawab apa dia? Dengar sini. Kamu malu sangat lah. Tapi tengok bahasa Inggeris kalau ada persembahan dekat kamu dah ke depan cikgu heran betul lah kenapa lah kamu macam ni tak macam cikgu sangka kan. Patutnya kamu kat depan sama-sama. Sekolah cikgu kan sekolah lama juga kat depan bersama, dekat televisyen pun dah masuk. Memang dia aktif dekat kelas pun aktif Tapi kamu tak macam tu Kamu lain Kamu ada apa? Ada macam bias bias. Okey, tak apalah. Okey, C tinggi untuk random. Apa tu? Apa namanya? Tak. Untuk air ya. Faham? Jadi C paling tinggi adalah untuk air. Air. Siapa ingat air? Berapa C dia? Nilai dia? Dia guna unit tu Tapi tak apa, betul kalau unit SI 4200 Joule kg 91 degree Celsius. Air tak ada siapa yang melawan dia. Dia ni nak meningkatkan lagi, dia bawa coolant. Dalam radiator kan bawa coolant coolant bagi tambahkan lagi dia punya tu. Okey, C rendah siapa? Atau bagi penebat lah C tinggi ni. C rendah siapa? Ya, logam. Bagus. Sebut je logam. Ada bunyi bising pula Okey, sebut je jenis logam Logam-logam yang kamu ni. Tutup boleh kot kurang sikit bunyi kot. Betul ya? Okey. Boleh tak? Boleh. Jap lah nasib kita ni Okey, boleh faham ke? Ini cara nak belajar formula Ini kamu belajar lah kalau suruh kat rumah tu bagai dikata lah Tapi tak apalah.
sekurang-kurangnya dekat sini kamu ada belajar jugalah. Okay, itu dia formula yang kita tengok. Ada lagi satu formula cikgu nak share tips formula ni formula ni ada sebenarnya dia bagi siap dah. Tapi kalau kamu jumpa formula macam ni, kalau hukum boy cerita tentang apa? Hukum boy apa dengan apa? Ya, pressure dengan sebab cikgu ada cara ingat dia cara ingat dia tak tahulah kamu ingat ke tak. Ni dah. Segitiga ni lukis segitiga macam ni. Ni ada P, ni ada V, ni ada T. Semua datang dari formula ni. Faham? Jadi yang ni boy. Nama pun boy laki kan. Jadi dia panjat ni atas. Faham? Nakal, panjat. Boy, dia mesti nakal. Nakal tu maksud apa? Berkadar songsang. Faham? Boy mesti nakal, panjat ke atas dan nakal maksudnya berkadar songsang. Maksudnya P dengan V berkadar songsang. Kena faham lah. Okey, yang ni siapa pula? PT ni. Geluset ni dia PT kan. Tapi tak boleh PT kan dia. Tak boleh kesian kan dia. Sebab apa? Dia gay luset, gay. Kan? Tak boleh kesian punya. Tapi dia suruh kesian PT tak bagi kita nak hafal kan. Okay, faham tak? Gay luset PT janganlah kan. Okay, tapi faham kan? Kalau Charles dia buat apa? Ya, dia tengok TV. Charles tengok TV, kesian gay luset. Boy panjat. Faham tak? Sampai tak tu nak ingat. Letih lah kadang. Cikgu-cikgu mikir macam mana nak pergi pelajar ni ingat. Tapi kadang ini pun tak ingat. Faham tak? Boleh tak? Jadi kita tahu hanya boy saja berkadar songsang. Charles dengan Geluset berkadar terus. Boleh berkadar terus Tidak. Okey, ni kalau kamu tengok gerak formula ni, kalau T tu malar kan. Jadi tinggal PV je kan. Jadi formula P1, V1, P2, V2. Ada macam tu. P1, V1, P2, V2. Ini untuk keadaan pertama, sebelum dan selepas. Faham? Boleh sebelum dan selepas. Ni katakan hukum Gay-Lussac. Apa yang malar Gay-Lussac? Ya, volume kan. Jadi tutup kat volume. Apa yang tinggal? P per T kan. Jadi P1 per T1, P2 per T2. Nampak tak? Jadi macam tu. Ini konsep yang kamu tahu dalam fizik kan. Kadang dia tak faham nak buat ni. Okey, ni pula. Ni tahulah kot. Charge dah tentu P malar, tutup P jadi V per T. V1 per T1 gitu. Okey, dari segi ini apa yang perlu kita kena tekankan dua benda ni? Apa yang perlu tekan? Siapa ingat? Yang cikgu tekankan apa? Apa yang penting macam ni? Ya? Bagus. Suhu mesti guna dalam Kelvin. Kalau tak guna apa jadi? Salah dan Kelvin marah. Ya tak? Dia datang sepak kamu. Malam tidur datang hantu sikit. Okey boleh tak? Boleh Kelvin, guna dalam Kelvin. Jadi nak guna Kelvin senang kacau sungguh lah. Inilah nasib cikgu Darjah Celsius nak tukar pada Kelvin tambah 273. Kalau nak pindah tukar jadi tolak 273. Itu saja cara dia. Faham? Okay. Ini kena hafal. Ini kena hafal Tambah 273 ni tak ada dalam formula muka surat depan. Sorry lah. Kena terima lah. Okey, itu cara dia. Okey, ni formula P equal to F per A. Apa benda ni formula ni? Pressure. Jadi pressure, F ni apa? Force. A ni apa? Jadi dari sini kita boleh buat definition. Pressure ialah force per area. Nampak tak? Senang Ada definition yang kita boleh jawab terus biasanya ini untuk kalau prinsip Pascal. Dalam prinsip Pascal, bukan pasal Pascal. Yalah. Prinsip Pascal apa yang dimalarkan? Ya? Apa yang dimalarkan dalam prinsip Pascal?
Apa yang kali dimalarkan? Tengok nampak kan kamu tak ikut cikgu punya kelas Cikgu ada buat satu statement, ingat tak? Pascal tu apa? Pas apa? Pressure adalah sama kan? Penat je. Dekat UMNO pas. Pressure adalah sama. Aduh, letih cikgu kan? C apa? Closed system, sistem tertutup. Faham tak? AL apa? All direction. Tekanan adalah sama untuk cecair dalam sistem tertutup. C tu ada dua kan? Cecair dan closed system. Ada dua kan? Itu cara nak ingat lah kan? Cecair dan closed system. Tapi cikgu rasa lepas ni kamu lupa balik kot kan? Kamu ni kan makan banyak semut. Tu kerengga makan. Okey, tak apalah. Okey Okey, jadi tengok sini Jadi P pemala, maksudnya ni mala kita hitamkan lah ni kan. Hitamkan, apa formula akan jadi? F1 per A1 F2. Biasanya ini berlaku pada hydraulic system. Kalau dia bentuk macam ni, nampak tak? Ni ada besar okey kan. Dia punya piston kan. Ini dia punya force F1. Ni naik ke atas, force ke atas F2. Ni A. A1. Ini A2. Faham tak? Kita guna formula ni. Faham ke? Nak bagi kamu untuk mudah kira. Fizik ni bukan macam math nak kena kira matematik yang susah. Math moden kamu pun dah cukup dah kecuali STPM dia ada kiraan math tambah kena guna lah. Kamu nak ambil fizik STPM pula kena pakai math lah. Tak ada cakap apa lah tu Okey. Satu lagi wah. Wah ni apa? V apa? Volume kan? V volume. A area H. Maksudnya sini pensel cikgu nak ngajar ni. Bila kamu tekan ni ke bawah, isi padu dekat sini akan bertambah ke berkurang? Tekan ke bawah. Akan berkurang. Bila kamu tekan ke bawah dah isi padu dia, sebahagian isi padu tu telah berpindah ke sini, betul tak? Jadi isi padu yang berkurang ni akan pergi ke sini. Maksudnya isi padu di sini yang kurang tu sama dengan isi padu yang bertambah di sini. Faham tak? Jadi formula isi padu apa? Wah. Area tambah H. Contohnya bentuk silinder Bentuk silinder. Apa luas silinder ni? Apa luas silinder? Isi padu silinder. Luas ini A darab dengan A. Nampak tak? Kalau bentuk dia macam ni. Untuk apa ni? Kubat ya? Luas ini darab dengan tinggi juga. Betul tak? Panjang darab tinggi. Sama kan? Sama je. Lepas tu AH ni. Jadi volume ni prinsip Pascal juga tapi dia konsep isi padu yang mala tu Jadi isi padu mala, jadi isi padu kita hitamkan. Apa jadi formula dia? Yang A1 A2 H2. Jadi apa hubungan A dengan H? Berkadar songsang. Boleh tak? Maksudnya bila sini ni kecil kan, isi padu dia kecil. Dia punya luas kecil. Maksudnya H dia tinggi. Faham? Kalau ini luas dia besar, H dia rendah. Faham kan? Ada keluar baru ni soalan kat mana tu? Keluar soalan kertas 3. Yang soalan akhir tu. Dia kata apakah yang perlu dibuat jika dia punya kapilari tu dibesarkan? Konsep ni lah. Bila kapilari besar, dia naik sikit je lah. Faham tak? Dia naik sikit je. Kalau kabel itu kecil, dia akan naik banyak. Dia lebih sensitif. Itu konsep dia Okey lah. Ni lah. Piwi, Berti, tahu lagu Rasa tak apalah ni Boleh Jadi cuma tengok sini nak tanya kamu lah. Apa Boyle's law state that menyatakan apa?
pressure is inversely proportional with volume when temperature is constant for a fixed mass of gas. Boleh? Boleh Okay, Charles law pula. Charles law state that volume and temperature is directly proportional. Pressure is constant for a fixed mass of gas. Boleh faham? Sama dengan Gay-Lussac. Boleh faham Jadi dua ni directly proportional, ini bukan Ni inversely proportional. Jadi boleh cover dah, tak perlu nak hafal-hafal sangat. Tengok ni dah tahu Tengok formula ni dah bantu kamu Sebab tu cikgu tak bagi suruh kamu hafal sangat. Sebab kamu banyak kena hafal lain. Bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu punya karangan lah, mana hafal lah, sejarah lah kan. Itu kamu nak A kan. Ini tak nak A tadi, lebih kurang lah ni Cikgu tak boleh cakap apa lah Sejarah okey lah, kena semua dah dapat elok. Tak ada cikgu cakap ni Tapi tengok bias sangat. Itu je Okay, tak apa. Kita teruskan inilah berkadar terus, bersungsang, berkadar terus. Okay, tengok ramai dah yang dah masuk. Sekejap Saya tak senyap Okay. Nurma pada ya. Okay. Okay, kita teruskan lagi. Bising sikit ni, letih sikit lah Okay Okay, kita tengok soalan analisis kalau ada yang kita tak buat lagi. Kita buat soalan analisis. Kita dah buat dah sini Kita buat soalan mencipta tips bahan dah buat dah. Okay, kita buat soalan ni soalan tips bahan. Cikgu punya rakaman. Suara cikgu itu lah. Okay, kita buat soalan. Cikgu ingat kita buat soalan ni lah kot. Ni lah kot Ni lah. Okay lah tu. Okay, soalan boleh tak? Dah buat ke tak? Dah buat belum? Belum, takut dah buat Tak? Cikgu tak tanda tu silap tu. Macam dah buat pula sentuh lah. Okay, dah kita teruskan Apa dah ni? Penuh lah bunyi bising ni menjawab, mencakap ni. Tak masuk kamu bising lagi. Okay ni. Diagram show a motorcyclist delivering food. Nak hantar makanan Okay, the food delivery bag is non-insulated. Non-insulated. Dia kata dia kalau non-insulated dia maksudnya apa? Dia adalah dia adalah konduktor. Apa contoh konduktor? Metal. Sebarang metal. Faham? Kalau metal, C dia tinggi ke rendah? C rendah. Theta dia? Tinggi. Rate of heat flow? Rate of heat flow. Cikgu macam ni lah Rate of flow Q per T. Rate of heat flow. Boleh Apa mengalir tinggi. Kamu kena ada macam ni perangai dia Okay, boleh. Ingat bila ajar soalan kita ada lagi satu. 2B, 2K. Ingat tak? 2B, 2K. Bentuk, bahan, kekuatan, ketumbatan. Lagi tu FIFA. FIFA atau FIFA? F, E, F, A. Power tinggi, energy tinggi, force tinggi, high acceleration. Boleh? Ini semua benda-benda yang boleh bantu kamu jawab soalan ni contoh FIFA lah. Kalau Kantar tu tahulah, nanti kita bincang Kantar cerita lain tu football JDT lah, macam ada benda tak apalah Okay, you are required to modify the food delivery bag in term of inner and outer layer, dalam dan luar lah. Mass of the bag and other aspect can maintain the hotness. Ni tajuk haba, biasanya kita akan cerita benda-benda C dengan theta ni C dengan theta ni. Okay. Jadi yang pertama kita tengok sini.
Lah dia cakap apa ni? Dah tekan dah ni. In term of inner and outer. Jadi kita pilih bahan dia mempunyai height specific heat capacity for inner layer. Faham tak ni? Jadi biasanya bag tu dibuat pada logam ke dibuat pada ni? Bukan kan? Bukan. Jadi biasanya kain kan, mochi kain tu kan. Jadi itu adalah bukan logam. Bila bukan logam, dia adalah insulator. Faham? Insulator maksudnya dia adalah height C. Faham ni? Kau tengok insulator height C. Senang ingat. Tak payah nak fikir banyak. Apa contoh insulator? Kain, kayu, apa lagi? Kerotes, plastik. Mana lagi? Semualah yang bala-bala yang bukan logam tu kan. Tu dah. Jadi apa reason dia? Ya. C tinggi jadi apa alasan dia? Ni. C tinggi, theta rendah. Theta apa? Change in temperature low. Faham? Jawab tu je. Janganlah jawab merepek. Tu dah. Yang ni boleh jawab juga lambat panas tapi dah tak berapa diterima dah sekarang ni. Sebab dia kata more to bahasa. Faham? Macam kamu kata easy to hot. Tak boleh juga. Sama je. Tak boleh. Dia jawab fizik ni kena jawab betul in term of fizik quantity. Bukan bahasa lebih. Bahasa masalah. Kadang-kadang boleh terima juga. Kadang-kadang lah. Okey, ni markah 1, ni markah 2. Penuh lah bising je ni. Okey, yang kedua, lapisan dalam dibuat pada penebat. Kita tahu dah ni, kita kat C kan. Kali kita kata pula dia dibuat pada penebat. Ataupun kalau kamu tulis penebat boleh. Dibuat pada polystyrene. Boleh tak? Kamu kata dibuat pada polystyrene. Reason apa? Penebat. Okey, apa markah? Ataupun kamu cakap penebat. Apa reason kalau penebat? Mata tinggi boleh lagi? Rate of heat flow low. Faham tak? Ni. Rate of heat flow low. Ni tinggi lah. Sebab ni kita bercerita tentang metal kan. Dia ni. Ataupun dia kata boleh, ni pun boleh juga. Prevent heat loss to surrounding. Kalau kamu nak jawab ni pun boleh. Nak jawab rate of heat flow low pun boleh. Sebab dia penebat. Idea dia apa? Penebat dengan pengalir. Itu je modal dia. Penebat C tinggi. Theta rendah. Lepas tu rate of heat flow low. Aku kan je tu Itu je modal dia. Cikgu buat ni berapa nak bagi kamu kurang menghafal terus sangat kau punya plastik macam mana pula, apa lepas tu apa lagi, kain macam mana pula, padahal sama je semua tu. Kita bagi tahu dua benda tu yang penting Kamu ingat apa contoh penebat apa, kain semua tu Okey, dah lapisan dalam. Warna berkilat, betul tak? Kalau kamu buka benda tu kamu dapati macam ada apa? Berkilat dalam kan, betul tak? Ada pernah ambil lah dekat ni. Pernah kerja ni. Tak pernah. Kadang ada yang pelajar dia part time kerja ni kan. Bawa ni grab lah apa kan. Tapi kalau kamu simpan dia mesti ada shining kan. Tujuan apa? Ya, pantul cover. Senang je kan. Dapat tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi cuma nak ingat je. Tengok jawapan kita dia apa? C rendah. Bahan dia ni bahan Bahan C rendah. Bahan dia masuk dalam ni 2B 2K tadi Bahan ni. Ni tak payah sikit lah. Ni kamu kena, ni fizikal dia. Berkilat ni. Berkilat. Okey Okey, lagi apa? Banyak lapisan. Banyak lapisan. Dia maksudnya dia ada, bila banyak lapisan dia ada ruangan. Dia ada udara. Udara jadi sebagai apa? Penebat. Udara tu penebat lah. Mana? Jadi udara, jadi kamu boleh jawab apa-apa yang kamu suka. Yang penting bila ada lapisan udara ni jadi penebat juga. Reason dia boleh jawab je ni ataupun less
rate of heat flow. Boleh? Gas, rate of heat flow. Dia penebat dia dua, udara ataupun vacuum. Vacuum pun dianggap penebat. Vacuum. Kalau kamu buka flash kamu tu, air tu, dia antara tu ada layer tapi layer dia guna vacuum. Vacuum pula Vacuum lah. Lagi dia okey lagi efektif lah. Okey Insan lah cakap macam ni dengan kamu Malam tuition ni ada buat ni semalam? Oh, dekat tempat lain? Tahu je, ingat boleh pula. Ingat tak buat. Tak apalah. Kerana nantilah buat dia pindah tak larat juga. Cikgu takut ni, sakit. Okey, lapisan luar. Polyester outer layer Lapisan luar dia polyester outer layer. Ni kita jawab lah. Jadi ni sama je kamu jawab polyester pula cikgu. Polyester pun boleh tak ada masalah. Masih sama. Nak jawab ni pun boleh, nak jawab yang ni pun boleh. Prevent heat loss to surrounding pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah juga Jadi jangan kamu kata, cikgu jawab mana? Jangan ikut skema sangat. Jawapan kita ada budi bicara prevent heat loss to surrounding pun boleh. Tak ada masalah Yang masalahnya kamu tak mau tulis. Tu je masalah. Kalau kamu tulis banyak boleh. Tulis banyak Okey, ada soalan nak tanya? Ada tanya? Ada ke tak ada? Tak ada ya? Okey, tak ada. Kita pergi balik lah. Kita punya ni. Yalah Okey, kita pergi pada soalan lain pula lah. Ada soalan. Soalan lain penggunaan analisis, hukum gas, analisis ni apa ya? Jadi kita rasa dah buat ni juga malas nak ni Okey Okey. Ni lah kot. Ni lah. Menilai, mencerita, kita bahas soalan lain pula lah. Tapi bising lah Okey, kita bahas soalan ni. Soalan menilai pula lah. Menilai relax sikit. Bahas soalan ni lah. Okey. Kita tengok sama-sama soalan Okey, dia kata diagram, dia ada bagi 4 diagram lah. Diagram sama ada 4 KLMN, a different certification, the glass bulb containing constant volume of gas. The gas, maksudnya ada trapped gas terperangkap. Mana? Bila gas terperangkap, dia termaksud dalam apa? Gas law, hukum gas. Hukum gas. In the hot liquid, apalah letak tempat panas, gas liquid, tak apalah, tengok soalan gambar dia Okey, ni gambar dia. Jadi ada bar dalam ni ada gas, ni ada gas, ni ada gas, nampak? Jadi dia akan mengembang, dia akan menolak ni apa nama paras ni, dia tak beritahu mercury. Semua mercury tak? Mercury, alkohol. Mercury dia akan menolak ni. Dan dia bagi ketinggian, satu ketinggian ni. Faham tak? Boleh faham tak ni? Begitulah Okey, ni ada beberapa lah. Tengok sini Okey, yang pertama. Jawabkan lah. Diameter of the ni glass bulb. Glass bulb, kita pilih diameter yang kecil. Mana kecil ni? Kita pilih ni dengan ni. Betul tak? Apa reason diameter dia kecil? Ni kata susah sikit lah ni apa dia? Tanya tak dengar, apalah, cikgu tengok dah. Okay, expand lah. Jadi dia kecil, dia easy to expand lah. Faham tak? Atau kamu kata expand more. Kalau dia besar, dia susah nak expand sikit lah Betul tak? Boleh faham tak? Kalau gas tu kecil, jadi dia senang lah. Dia haba dah tinggi, dia cepat. Macam kamu masak Maggi tu dah senang. Masak Maggi, dia cepat masak. Faham tak? Kalau banyak-banyak lah.
Pusing. Okey. Okey more sensitive pun boleh. More sensitive pun boleh Okey, itu yang pertama lah. Jadi kamu dapat jawapan ni, diameter kecil jadi ni. Sama dengan kita punya termometer. Termometer kita punya kapilari dia nipis. Faham? Jadi ataupun kecil. Jadi easy to expand. Dia punya termometer easy to expand. Boleh faham? Itu contoh dah lah. Okey, cecair yang kita pilih. Cikgu tak tanya kamu ni Cecair ialah kita pilih merkuri. Kenapa kita pilih merkuri? Ni alasan yang popular. Apa dia? Merkuri. Ya? High boiling point. Low. Apa? Merkuri terkenal dengan apa? Ya, ketupatan yang tinggi rendah. Tinggi. Ingat, kalau kamu jumpa merkuri terkenal dua benda. Ketupatan tinggi dan lagi satu dia adalah opaque, legap. Faham tak? Dia bentuk silver, warna silver kan. Jadi dia mudah dibaca. Jadi dua benda ingat kamu salin lah. Jumpa merkuri dua benda ni kamu akan jawab. Opaque, bukan apek apek tu Cina. Itu yang dia punya jawapan yang kita boleh terima. Kalau dalam haba juga can expand ke, boleh juga jawab lah. Tengok sini Jadi tengok. Dalam haba kami jawab can expand. Can expand uniformly. Opaque. Lagi satu apa? Dia tak ada pula ni density kan. Ni. Height density. Mercury terkenal lagi tiga benda ni Height density, opaque and can expand uniformly. Agak-agak pening jawab je tiga ni. Faham? Apa jawapan ni? Itu bagi mereka yang hafal lah. Boleh kan? Okay, jadi kita tengok sini pula. Apa lagi ni? Kita pilih stainless steel tube ke rubber tube ni? Kita pilih mana? Apa yang nak pilih ni? Stainless steel tube ke rubber? Ni nak tugas ni untuk apa ni? Kita nak ukur apa ni? Kita nak ukur tekanan. Ni tekanan ni kan? Tekanan dengan apa? Tekanan dengan apa? Dengan apa? Temperature. Suhu dengan suhu. Kalau suhu tu tinggi, apa jadi pada sini? Faham tak? Dia macam termometer lah ni. Kita ukur tekanan dengan suhu sebenarnya. Itu dah. Jadi kita pilih tin glass bar. Tin ni. Yang ni tin pula. Tak apalah. Tin ni maksudnya dia punya dinding ni. Dinding ni nipis. Dinding ni tebal. Nampak? Dia buat macam bol kan. Jadi kita tak nak yang tebal. Kita nak yang nipis. Pilih yang ni. Kenapa nipis? Banyak haba. More sensitive boleh. Lagi apa? Ya? Tak pecah. Nipis pecah. Kita boleh nipis. Lebih sensitif lah Jadi pemindahan haba tu cepat sikit nipis. Macam kamu lah kalau kamu ada tebal, baju tebal, taklah tembak sangat Kalau orang nak tembak kamu, ada baju tebal Tapi tembus lah, katakan ni baju kuat tak lepas. Tebal. Kalau nipis, kena terus. Kita nak dia masuk terus. Bukan nak bunuh ni, kita haba masuk. Faham? Boleh nak haba tu masuk terus Jadi jawab more sensitive, can absorb heat. Can absorb heat. Easily boleh. Tu boleh absorb heat. More absorb heat. Pun boleh. Boleh tukar easily jadi more absorb heat. Kalau tulis pun tak ada masalah. Absorb heat easily pun okey. Sebab ada perkataan heat dah tu. Boleh tahan lagi Okey, 1, 2, 3. Kita rubber ke stainless steel? Ya, kita pilih
Rubber. Kenapa tak boleh nama state ni? Ya? Senang je jawapan dia. Rubber insulator kan? Jawab macam tu lah. Tapi masa nak pilih ni pening betul tak? Masa kamu nak pilih. Masa pilih dah pening sikit kan? Tu masalah dia. Alasan dia senang kan? Rubber yang baik, senang bengkok, fleksibel kan? Tu jawapan-jawapan dia. Jadi kita pilih boleh lah ni? Okey, kenapa kita tak pilih alkohol dengan merkuri? Kenapa? Sebenarnya kalau ikut merkuri ni dia punya apa? Boiling point dia lebih tinggi lah. Boiling point dia lebih tinggi kan. Alkohol ni dia cepat apa? Cepat jadi gas. Faham? Bila panas sikit jadi wap. Boleh kan? Dan alkohol ni sesuai digunakan untuk mengukur suhu yang rendah. Macam kamu ada kat apa? Kutub utara. Jadi kita guna termometer alkohol. Faham tak? Sebab dia punya freezing point dia lebih rendah. Faham tak? Itu dia alkohol. Itu kelebihan alkohol lah berbanding dengan merkuri. Okey kan? Jadi pilih K. Okey kan? Boleh faham lah? Tanya ni tak jawab. Ni seronok lah sebab tak tanya kan. Duk cikgu cakap seseorang seronok lah. Apa nak hilang tekak kan bising. Okey. Okey dah kan? Okey, yang tu dah kita dah buat. Kita dah buat soalan ni. Okey, kita buat soalan pengiraan sikit lah kot. Pengiraan sikit kan. Berapa jam lah? 9 lah. Semua kan. Okey, kita buat soalan pengiraan sikit lah kot. Buat lain sikit lah. Taklah jemu sangat kan. Buat soalan tu je kan. Okey, soalan pengiraan. Apa tu keluar tu? Apa keluar kan? Sekejap kan. Ada keluar tu juga. Okey, kita buat soalan ni lah. Soalan pengiraan. Nanti kita buat soalan. Untuk gas. Okey lah, kita buat soalan terus lah cikgu ingat. Jadi masalah pula kan, nak buat dia punya masalah kan. Okey, kita buat soalan ni lah. Buat soalan lah. Boleh tak kan? Saya buat soalan lah. Okey kan. Okey, soalan dia begini. Tengok sini, dia kata diagram set 7.1, 7.2 ada dua gambar kan. Reading border gauge. Ini nombor 7 kan. Ini kita jawab nombor apa mula-mula? 5, 6, 11. Lepas tu kamu jawab 7, 8, 9 atau 10 atau kedua-duanya nombor 11. Ini soalan aspek alasan. Ini soalan bandingkan gambar. Dengan sini kau boleh dapat 50% pada kertas 2. Kertas 1 pun kena elok lah. Kita tengok pelajar sekolah ni dia tak berapa cantik sangat fizik. Dia kertas 1 dia tak cantik. Kertas 2 dah okey, kertas 3, kertas 1 dia tak cantik. Make sure 25 ke atas kertas 1. Macam mana nak buat? Buat latih tubi yang banyak. Tak faham jumpa cikgu lah. Tapi tak ada siapa jumpa sekolah ni nak macam mana kan. Tengok cikgu BI tu penuh lah orang jumpa kan. Dia kat apa kan. Jangan bayar sangat lah kan. Subjek lain penuh jumpa. Cikgu tak ada siapa. Cikgu boleh rehat. Siap cikgu panggil kamu. Panggil pun tak mau datang. Panggil pun tak mau datang. Tu susah lah. Pelik sekolah Cikgu nak panggil budak. Lepas tu budak jumpa cikgu. Tak apalah. Inilah nasib kan. Okey. Nanti kamu jadi cikgu mungkin dapatlah nasib yang sama lah. Kamu buat cikgu kamu dapatlah nasib nanti. Bila jadi cikgu ke. Jadi apa pentadbir mana-mana nanti ke. Dunia ni berputar-putar kan. Kejap di atas, kejap di bawah. Okey dah. Yang pertama. Observe. Ni. Compare the pressure of trapped gas. Jadi pressure diukur dengan apa sebenarnya? Ya? Bourdon. Jangan bodoh Bourdon gauge. Bourdon dia bunyi macam gauge kan. Tapi dalam bahasa Inggeris betul panggil gauge. Okey, kata aja cikgu bahasa Inggeris kamu jago ni betul. Pronunciation jago. Kita tanya. Betul gauge Bourdon gauge. Okey kan? Jadi tengok bacaan ni pressure dia lebih tinggi rendah.
rendah, ini tinggi. Kita tengok apa lagi barang ada? Termometer. Termometer dia macam mana? Dengan ni. Sama. Buat macam ni lah tu. Nampak? Apa lagi kita nampak? Nampak ni? Gas, trapped gas. Kalau sini gas ada 3 ketui. Berapa ketui? Ha? 3 ketui juga. Betul tak? Sebab gas yang terperangkap ini sebelum, ini selepas. Faham tak? Boleh faham tak ni? Takkan 3 ketui dah jadi 1 ketui. Mana lari 2 ekor tu? Faham tak? Ha. Sebab tak ada. For a fixed mass of gas. Mana? Gas yang terperangkap dan gas tu tak boleh keluar. Boleh faham? Kamu dah tangkap dia. Takkan kamu nak bagi dia keluar. Ya? Okay, compare the pressure of trapped gas. Kita jawab the pressure of trapped gas diagram 7.1 less than. Oh, salah ni ke? Semua itu more than lah. Jangan jawab macam ini. Boleh? Tulis ayat. The pressure of the trapped gas diagram. Tulis dulu. Bagi nampak elok sikit kan. Soalan bandingkan gambar punya soalan ni. Okay, nombor 2. Compare the volume of trapped gas. The volume of the trapped gas diagram 7.1 more than. Ni pelajar suka silap. Compare the number of trapped gas. The number bilangan zarah-zarah udara terperangkap adalah sama. Okey, bandingkan suhu. Suhu adalah sama. Ada satu lagi soalan katanya. Bandingkan tenaga kinetik. Mana lebih tinggi? Ya? 7.2. Okey, jawapannya adalah salah. Jawapannya apa? Jawapannya adalah sama. Sebab apa cikgu dah bagi warning kamu kan? Suhu ni, bila suhu malar, suhu ni merujuk berapa? Apa maksud suhu? The degree of hotness. Betul tak? Degree of hotness. Lagi satu apa maksud suhu? Average kinetic energy. Kalau suhu sama, maksudnya kinetic energy pun sama. Boleh faham tak ni? Ini selalu terperangkap. Pelajar selalu terperangkap dengan soalan macam ni. Ini untuk hukum gas. Suhu sama, tenaga kinetik pun sama. Ingat kan? Kalau ada soalan lah. Tak tahu ada tanya tidak. Saya ada tanya kot. Hubungan isi padu dengan tekanan. Jawab kot kan. When the volume increase, the pressure decrease. Ni format lama kan. Bila bergadang songsong. Tulis macam tu kan. Pressure, volume increase, pressure decrease. Kadang-kadang ajar macam ni masih juga buat kadang-kadang. Cikgu tak tahu lah kenapa kan. Hukum gas. Boys law. Ejaan betul kan. Ni senang yang ulang macam soalan sama kan. Okey ni soalan. Okey, soalan dia kata explain why the volume of air bubble increase when it move upward towards the surface. Nampak ni guys, maksudnya pressure. Okey, semakin ke dalam pressure semakin tinggi. Ini pressure decrease. Boleh faham? Dekat sini pressure sama dengan apa? Sama dengan pressure atmospheric pressure at ATM. Boleh faham? Tekanan dia sama atmosfera. Jadi dia akan naik. Sama dengan belon yang lepas masa hari perasmian apa-apa kan, kadang ada belon kan. Gunting pun belon tu terbang tu. Warna-warna kan. Apa nasib dia? Dia akan macam ni juga. Dia akan kembang, dan atas dia akan meletup. Sebab pressure dekat atas tu adalah decrease. Boleh faham? Pressure dia berkurangan. Dia akan meletup lah. Pressure berkurangan, isi padu akan bertambah. Bertambah, pecah. Itu konsep dia kan. Dah kena faham macam itulah kan. Okey, dia kata ni, kamu jawab kan. Dia kata sini, nak jawab macam ni lah. Sebab dia satu markah je, jawapan kamu diterima lah kan. Kamu kata bila naik ke atas, the depth decrease. Betul tak? Depth decrease, pressure decrease. Pressure decrease,
So the air bubble decrease. The volume lah dia merujuk pada volume. Volume air bubble decrease. Air pressure sorry. Air pressure sorry. Betul lah bukan volume Nak tambah sini volume increase. Tapi tak boleh jawab ni sebab dah ada kat sini dah. Tak boleh lah. Kamu jawab mesti lain pada ni. Okey ke? Ya, ada boring nampak berapa yang 92. Okey, tengok Okey, ni soalan kiraan. Kita buat soalan kiraan, kita tak boring sikit lah Okey, soalan dia kat sini air bubble ini release by air pump 0.5 meter. Okey, ketinggian ni 0.5 meter. Calculate the volume. Calculate the volume when it reach the surface. Assume the atmospheric pressure 10 meter air. 10 meter H2O. Boleh kira dah ni? Okey, cikgu nak terang kamu. Dalam ni dia bagi berapa ni? Soalan pelajar banyak kali silap 0.5 meter. Boleh? Dia kata volume air bubble 5 cm. Ni 5 cm Ini 5 cm cube. Dia tanya berapa volume dekat sini. Faham tak? Jadi kita tahu ni hukum apa? Hukum apa? Jadi 3 hukum. PVT ingat? Hukum apa? Ya, hukum Boyle. Jadi kita guna formula Boyle. PVT kan? Boyle formula apa? Apa formula Boyle? P1, P2, V2. Kita akan guna formula ni. Faham? Jadi pressure dekat sini kita tahu 5. Volume sini 5. Berapa pressure kat sini? Tak tahu, kita boleh tahu. Berapa dah? Berapa pressure kat sini? Tak boleh jawab. Ya? Kuat sikit. Ya? Kuat sikit. Kuat sikit buat 0.5. Maksudnya pressure yang makin dalam ni lagi rendah pada tekanan atmosfera. Nampak? Faham maksud aku Tekanan atmosfera berapa? 10. Dia kata 0.5. Maksudnya lagi dalam lagi rendah pressure. Betul tak? Jadi tak logik. Nampak? Berapa dia punya pressure? Ya? Tak dengar? Ya, 10.5. 10 tambah dengan 0.5. Faham tak? Jadi pressure dekat sini adalah 10 tambah 0.5. Faham tak? Dekat sini volume, tak tahu kan? Tak tahu tulislah V2. Berapa pressure kat sini? Ya, 10. Jadi kamu gantilah buatkan pengiraan. Gantikan pengiraan 5 point? Ya, 5.25. Unit apa? Unitnya? CM3 lah kan. Tadi volume 5 ni 3 tak payah tukar unit Ada tak? Dekat pressure dekat P1 tambah Okey, P2 10 dekat surface. P1 5, V2 tak tahu. Kan? Jadi guna formula ni. Gantikan 5.25 cm3. Boleh Aku dapati kelas ni, sekolah ni dia calculation agak lemah untuk soalan macam ni. Kenapa kelas cikgu ramai salah bila calculation ramai salah dia jadi salah terus. Jadi kena baiki jugalah calculation kamu Boleh kena banyak sikit tanya Cikgu tak nak ajar banyak calculation, ajar banyak calculation kan. Yang ni kamu tak jawab. Yang ni lagi penting, yang hafal aspek alasan ni lagi penting Lagi penting supaya kamu boleh lulus Tu je target Okey, yang ni. Okey, dah habis soalan ni. Kita buat soalan mula Okey, kita pergi pada soalan haba pendam. Kita buat ada soalan ada calculation sikit. Tak ada graf pun ni Ada graf juga syok sikit.
Okey, kita buat soalan ni lah. Soalan ni. Okey, soalan dia. Dia kata diagram show a electric steamer. Biasanya panas, ada wap semua kan. Atau perangkap. Soalan pertama dia tanya what is the meaning of specific heat vaporization. Okey, mungkin kamu ada masalah sikit kan. Spesifik ni merujuk pada 1 kilogram, 1 kg. Okey kan. Tapi ni vaporization maksudnya vaporize maksudnya wapa lah. Vaporization apa? Ha? Ya, liquid to gas. Kan? Heat of vaporization. Heat require to change liquid to gas of 1 kilogram substance. Clear? Clear ni? Kita ulang balik Heat require of 1 kilogram substance to change liquid to gas. Kenal kan? Maksud ni temperature naik ke turun? Ya, constant temperature. Ini kita panggil latent heat. Latent heat. Sepatutnya dia panggil silap ni. Sebab ada perkataan latent heat kat sini. Latent heat. Latent maksudnya constant temperature. Latent heat of vaporization. Dia ada dua kan? Latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Faham ke ni? Kan? Okey, tengok sini. Heat require of 1 kilogram liquid to gas without change temperature. Constant temperature. Heat require. Boleh lah ni. Jadi tak perlu nak hafal sangat kan. Tak tahu lah kalau kamu nak hafal juga terpulang lah. Jadi boleh. Benda ni benda senang Okay, C. Dia kata using the concept of latent heat, explain how the food is cooked with electric steamer. Ada 3 markah. 3 markah maksudnya ada apa? Ada 3 point. Nak lebih ke apa? 4 point boleh, 5 point boleh, tak ada masalah Jadi kita tengok konsep latent heat ni Latent heat apa? Kamu tengok je latent heat, kamu cerita sikit tentang constant temperature, kamu cerita kamu kata liquid change to gas kan? Lepas tu gas change to liquid. Konsep-konsep tu mesti ada kat sini. Faham tak Cuba, jangan tinggal kosong Cuba jawab Okey, kamu tengok yang poin pertama dia kata electrical energy change to heat energy. Ni memanglah sebab kita guna elektrik ni apa pengukur elektrik ni? Salah ni pengukur salah electric steamer kita guna. Jadi dia kata electrical energy change to heat energy. Pertama ada air kan? Nampak ada air sini kan? Water is boiled and produce steam. Maksudnya ni cerita tentang liquid to gas. Dia ada point. Faham tak? Jadi haba digunakan untuk to heat up the liquid to gas. Memanaskan air cecair kepada gas. Air kepada steam. Boleh? Boleh Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Kamu cerita juga berlakunya gas to liquid. Gas juga bertukar pada liquid, pada dalam ni. Sebab apa jadi? Sebab kawasan tertutup. Jadi gas to liquid, liquid to gas, gas to liquid. Jadi ada bukan berlaku condensation. Faham ke ni? Aduh. Okey. Okey, bila liquid to gas, dia akan berlaku heat absorb ke heat release? Liquid to gas. Heat. Ya, heat absorb. Betul tak? Bila gas to liquid, baru heat release. Faham tak ni? Ni penting kan? Bila cecair jadi gas, haba diserap untuk cecair jadi gas. Bila gas tukar pada cair, haba tu dibebaskan pula. Kita kena ingat konsep tu. Boleh faham ni? Ini idea yang kena ada tau. Okey Okey, yang berikutnya apa yang berlaku? Okey, dia kata banyak haba dibebaskan. Dihasilkan. Heat sebab berlakunya condensation,
banyak haba, more heat produce. Heat produce. Jadi heat produce tu akan pergi kepada mana? Pergi kepada makanan, kan? Dia kata heat is transfer to the food. Jadi haba telah berpindah kepada makanan. Faham ke ni? Kita panaskan air, kau tengok ni, oh ada air ni. Panaskan air jadi wap. Maksudnya dia perlukan haba daripada kita punya elektrik tu. Dapat haba, bila jadi wap, dia akan tukar jadi steam, dia akan bebaskan haba pula dekat makanan tu. Boleh tak? Ya. Okey, proses ni berlaku dengan suhu yang tetap ke suhu yang bertambah, macam mana? Suhu yang tetap. Sebab ini adalah latent heat of vaporization. Constant temperature. Jadi suhu dia sentiasa 100 darjah Celsius. Jadi makanan tu akan masak. Boleh faham tak? Akan masak. Boleh faham ni? Okey, tu cerita dah. Oh, cerita dia tak ada soalan calculation. Tak apalah. Cikgu cari soalan calculation. Okey, tak apa. Kita tengok soalan yang lain pula. Kita tengok ada lagi tak? Soalan calculation. Ada calculation sedap sikit. Kita mau lah. Buat sedap kita dah buat ni. Okey, kita buat soalan ni pula lah. Ingat. Sebab kamu macam tak boleh nak buat sangat soalan ni. Ni. Okey, boleh lah. Dah tak larat ke? Tak ada Kalau tu tak larat, cikgu lagi tak larat dengan kamu kan? Tak apalah, larat tu kena rajin lah Dia kata belajar ni memang sakit Betul tak? Belajar ni sakit, bukan belajar ni senang Sakit belajar ni Orang yang dapat mengharungi sakit belajar ni dia akan berjaya. Kan cikgu letak dalam cikgu punya tu. Tak tahan sakit tak boleh lah. Taklah dapat. Tu sebenarnya Okey dah. Lantaklah orang kata kamu ulat buku ke apa ke. Tapi sebenarnya itu yang kamu nak capai. Dalam setahun ni. Berapa bulan ni bulan. 2-3 bulan boleh ni Cikgu percaya kalau kamu boleh buat sekarang ni elok, cikgu ajar fizik ni elok, kamu dapat elok, kamu tengok video cikgu semua kamu akan dapat E. Cikgu percaya, tapi takat nak menjerit huha-huha memang boleh lah, tapi usaha tu. Sebab ada pelajar yang boleh tengok macam tu dia tengok video dia score, budak culam pun dia tahun lepas A+ dapat tapi dia seorang lah pun. Yang jumpa dia macam tu, dah pupus orang macam tu Okey, tak apa, kita teruskan Okay, diagram show a 500 watt electric heater being used to heat the beaker on the compression balance. Jadi kat sini kita guna dia power dia 500. So, cikgu boleh sebut power. Nak tanya kamu power Power dia 500 watt. Apa maksud 500 watt? Siapa jawab? 500 Kita cakap inilah jadi proses apa lupa Cikgu dah terang dah lupa balik yang ni cikgu terang, esok minggu depan lupa balik jadi kita gitu tak apalah cikgu tu tak terang kau lah macam khutbah Jumaat lah terang sama juga 500 joule in 1 second. Ingat kalau jumpa watt 500 joule in 1 second. Kalau 1000 joule in 1 second. Ingat Jadi dia akan membebaskan haba sebanyak 500 joule dalam 1 saat. Dia akan bebaskan haba. Okey, dia kata state the energy involved using the heater to heat the water. Ni kacang goreng je. Ni soalan rendah Apa dia? Energi apa yang mula-mula? Electric energy tukar kepada heat energy. Tenaga elektrik kepada tenaga haba. Ni soalan sekolah rendah je Betul tak? Kita tanya 1 je 2 ada soalan begini. Tanya 2 je 4, 5 lah. 1 melampau sangat. Okey, soalan pengiraan. Boleh? Adakah ni hukum gas? Tajuk ni? Ada hukum gas tak? Boleh. Adakah ni soalan hukum gas? Tak. Sebab tak ada gas terperangkap. Boleh, cuma panaskan air je. Jadi suhu tak perlu tukar kepada
Kelvin. Boleh? Bila ada hukum gas, baru tukar pada Kelvin. Okey, soalan dia. Kalau kamu nak tukar juga, terpulang lah. Dapat ikut jawapan. Kalau kamu faham, boleh. Okey, dia kata the mass of water, mass dibagi M. Bagus. M dah ada. Specific heat capacity, C dah ada. The initial temperature, dia bagi initial, maksudnya T1. Theta dia tak bagi T1 30. Tapi dia cakap ni, calculate energy absorbed by the water to reach its boiling point. Boiling point berapa? 100. 100 darjah Celsius ni apa? T2. Jadi theta-nya berapa? 100 tolak 30. Dia tak idea dah. Macam ni benda tersirat dalam fizik. Faham tak? Kalau orang matematik dia tak boleh jawab soalan ni. Ni ada benda tersirat. Oh, boiling. Jadi kamu tahu itu Jadi kita punya theta 70 darjah. Okay, M dah ada. Jadi kita guna formula Q sama dengan MC theta. Aku jawapan lah. Aku tekan dulu. Tekan tu jawapan lagi dah sikit kan. Ya, 1477. Ya, ada unit apa? Joule. Sebab heat energy. Tenaga apa? 2 markah, gantikan 1 markah jawapan dengan unit. Susah lah. Mac modern je ni Cuma kamu kena rajin tengok muka surat depan Bila periksa tengok, tajuk apa? Ni formula dia. Standby dah formula. Faham? Sebab dia bentuk topikal, senang sekarang ni Okay, yang C C pula. When the water is boiling, the reading of compression tadi 0.5 kg kan. Sekarang berkurang. Dia kata berkurang, decrease kan. Decrease maksudnya kena tolak lah 0.5 tolak dengan 0.0125. Inilah kalau kita nak tolak kan. In 60 saat. Calculate the specific of evaporation of water. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana nak buat? Kita tengok Okey, kenapa dia kurang? Haba dibekalkan apa formula dia? Heat release by immersion heater. Apa formula dia? Ya, Q equal to PT. Ya. Okey, heat absorbed by water, apa formula dia? Ya, Q kalau ikut MC kita kan. Tapi perubahan air tu mendidih jadi apa? Jadi uap, kita guna ml. Jadi kita kata PT equal to ml. Boleh? P berapa? Tadi berapa tadi P? 500 kan? 500. T-nya berapa? 60 saat. Dah ada. M-nya berapa? M ni takut silap. Ya? Adakah kamu kena tolak atau kamu nak guna ni? Tu soalan ni. Tu tengok tanya kamu. Nak tolak ke kita nak guna terus? Kau fikir betul. Siapa yang tukar jadi uap? 0.015 ke atau yang kamu tolak tu? Okey, tunjuk saya Okey ni. Ni air tadi 0.5 kan? Sekarang dia jadi kosong berapa tadi? Tolak tadi? 4875. Yang jadi uap berapa? 0.0125. Sekarang cikgu nak tanya kamu, M ni kita nak guna yang ini ataupun dia nak guna yang atas ataupun yang bawah ni. Apa maksud latent heat of vaporization? Betul. Apa dia? Apa maksud dia? Ya, untuk menukarkan cecair pada gas. Siapa yang cecair jadi gas dah? Berapa? 0.048. Itu yang tukar. 0.048 ni belum jadi tukar. Dia masih lagi cair. Jadi mana satu kita nak guna? Atas bawah? Faham? Dia kena macam tu. Jadi kita gunakan. Dia ganti kan.
Jadi 500, ni dia tukar pada ni kan, 0.05 kan. Ni PT, apa dia buat ni? Tak apalah kita baca ni. PT sama dengan ML kan. Jadi the L sama dengan PT per M. Betul tak? P 500, T 60 ni kan. Bahagi dengan 0.015. Dia buat dalam bentuk apa nama ni? Guna ni lah 0.5 ni lah sana. Ya ke ada? Ada 3 ni. 1, 2. Betul lah betul. Okey, berapa jawapan? Sama tak jawapan? Sama kan? Jadi kamu kena faham kan? Yang jadi gas tu kita kira. Yang jadi gas tu yang kita kira kan? Itu sebenarnya. Okey, boleh faham kan? Itu cara nak buat calculation tu. Kena faham yang mana jadi gas. Ada pelajar mungkin kita silap dia akan tolak juga. Itu cikgu faham mungkin konsep tu. Itu adalah fizik dia ada konsep kan? Kena faham. Okey, kita pergi pada soalan D pula. Soalan D Okay. QR are same different hot plate. Same different. 3 different hot plate. Kita lagi baca ni. This hot plate used to heat roti canai. Okay lah, sama kita lah sekolah roti canai. Okay lah. SRC. Ya kan? Okay, dulu zaman cikgu SRC panggil soalan roti canai. Zaman cikgu dulu Jangan bagi tahu pula pengetua marah ke. Cerita zaman dulu, cikgu dulu kan. Cikgu sekolah ni dulu. Tak percaya? Tunjuk gambar. Okay. Tapi tahun 90 lah. Okay kan? Okay, this hot plate are used to heat roti canai kan. Table 8 show the characteristic of each plate. Okay, dah ada sini kan. Ini C, ini M, ini power. Okay. Dia kata the plate are ready to use when their temperature ni. Jadi 30 ke 200. 30 ke 200 kan. Calculate the time to reach ni. Time, masa. Masa kan. Jadi bila ada masa, formula apa yang sesuai? Ya, PT. Jadi kita ada formula Q equal to PT. Okey. Dia kata plat pemanas roti canai ni, adakah plat ni akan cair? Tak. Jadi tak cair maksudnya dia hanya one phase. Jadi kita pakai formula apa? Q sama dengan M? MC theta ke ML? Confirm sikit? M ke MC theta? Okey, cikgu dah tanya masa pemanasan ni roti canai kemudian adakah pelat ni akan cair? Boleh kamu makan dengan roti canai sekali? Dia sedap sikit juga kan? Tak kan? Kamu masak roti canai dalam bekal tu, dia punya kuali pun cair, kau makan dengan roti canai. Itu barulah kita kata ada dua fasa, pepecah bila cair. Jadi one phase. Jadi pakai MC theta. Satu ada lagi kenapa dia theta? Sebab dia kata suhu telah 30 kepada 200. Nampak tak? Dia ada theta kita kat situ. Kena faham. Boleh kan? Jadi kita buatlah PT sama dengan MC theta kan. PT sama dengan MC theta. Apa hal ini pula? Tekan apa? MC theta. Okey, P power dia bagi dah berapa dia? Tak lagi P. Apa yang P? Ikut ni. P 600, T dia ada. Masa tak lagi lah. Dia minta masa kita nak cari. Masa kita nak cari, P dia dah bagi dah. Ikut jadual ni kan. M dia bagi dah, mass ikut. Okey, C dia dah bagi, bagus. Theta kita pakai 200 tolak 30. Faham? Jadi ganti tiap-tiap satu ni. Okey, cuba ganti. Yang Q, R dengan S. Kena kira satu-satu. Dia kena kira satu-satu. Okay, kira. 46. Ni ayah ni. Wah. Okay, plat Q berapa? Berapa? Ya. Ni plat Q kan.
Ni kita 331.5 sin. Ni. Ni untuk plat Q. Okey, plat R. Senang je, tukar ni je. 3, ni tukar, ni kena tukar. Ini kena tukar. Ini tak payah. Ini 600 kena tukar juga. 3 tukar. Ya? Berapa? Ya. 318. Betul? Betul ni? Sama Okey, TS pula berapa? Suhu? Ya, bagus. 302.22 saat. Nampak tak? Ini dia markah dia ikut kiraan kamu lah. Boleh Kita tengoklah. Dia satu fasa ke dua fasa Kalau satu fasa kita guna MC theta. Boleh Kalau dua fasa kita guna ML. Itu kena ingat. Itu cara nak ingat. Nak senang ingat Okey. Ada soalan seterusnya. Boleh Boleh kira semua betul Okey. Dia akan tanya sini. Please answer which plate are more suitable for heating roti canai. Mana satu yang sesuai? P, Q, R, S. S. Alasannya kenapa? Less time Okey ni. PS jawapannya shortest time. Masa yang paling pendek. Senang Apa yang kamu pilih, apa yang ni dapat. Okey ke? Soalan dia Aku kena nak faham soalan. Habislah. Itu soalan ni. Okey. Apa ada rakam tak apa, aku boleh tengok balik Tempat sana tak ada apa kan? Okey, kita dah buat dua soalan. Tadi kita buat soalan ni, kita dah buat soalan ni. Okey, kita buat soalan ni pula. Kita buat soalan ni. Apa nama ni? Ni. Boleh tak? Soalan ni. Okay, diagram 4.1, 4.2 show a setup apparatus determine the latent heat of fusion. Latent heat of fusion of the ice. Apa maksud fusion ni? Ya, solid to liquid. Heat require. Spesifik maksudnya apa? 1 kilogram. Heat require of 1 kilogram substance to change solid to liquid with constant temperature. Latent maksudnya constant temperature. Nampak macam betul. Saya bila kita bagi sekali kamu tak jawab. Betul. Dia jadi macam tu. Kan? Bila panggil seorang math test tanya, latent heat of fusion. Jawab main rapid-rapid lagi. Dia mazhab dia. Kadang-kadang berapa bila ngajar dia otak ingat lain, kadang sembang, tak buat apa lah kan. Nak kontrol dah besar dah pun kan, nak rotan pun sama je. Dia tengok berapa budak nak rotan pun macam tu, gak perangai pun. Tak ubah pun. Nak jadi, nak motivate kamu tu kadang-kadang susah kan. Okey. Okey, dia ada dua ni radas kawalan. Ini yang ni, kawalan maksudnya dia tak ada power. Dia tak hidup No power. Yang ni ada power, dihidupkan. Dihidupkan ni ada power. Okey, itu beza dia. Tahu radas kawalan untuk apa? Nak tengok kalau air ni keluar berapa, air ni keluar berapa, berapa lebih, berapa beza dia. Berapa bezanya disebabkan oleh power ni. Faham tak juga ni? Satu tak ada power, air tetap meleleh juga. Yang ni ada power. Tapi bila kamu kira jisim ni dengan jisim ni, kamu tolak ni, kita tahu jisim ni adalah disebabkan oleh power ni. Faham tak? Faham ke? Nak ulang lagi? Ulang balik Okey, kita buat dua radas, satu ada power. Satu lagi tak ada power Jadi bila kita biar lama-lama, bila kita panaskan dua-dua masa yang sama, yang ni air tetap meleleh. Keluar Yang ni pun air meleleh, tapi ni lebih banyak sebab ada power, bantuan power ni. Faham tak? Jadi bila beza yang ni, A ni, mass ni tolak dengan mass ni, kita akan dapat air yang disebabkan oleh power ni saja. Boleh faham tak?
Itu ada kawalan. Okey boleh itu nak faham Okay, dia kata the power is switched on, water will drip out. Dia keluar lah filter funnel. Okay, as soon the dripping, the constant rate. Okay, tak apalah ni. Okay, tak apalah. Okay, tak apa, dia tekan stopwatch. Okay, ni kita dah terang tadi, latent heat of fusion. Dah jawab tadi, apa dia? Specific 1 kilogram, latent heat, constant temperature, heat require, fusion, solid to liquid. Nampak? Dia tukar tu je. Okay, heat absorb atau heat require to change 1 kg solid to liquid without change temperature. Nampak tak? Boleh tak ni? Boleh cikgu jumpa kamu, cikgu panggil tu tanya maksud ni. Boleh bang? Boleh tak? Sebab dia common jadi common. Tapi cikgu tak percaya semua boleh Lagi ada geletar. Jadi gagap, tiba-tiba jadi gagap lah Okay. Okay, soalan B. What purpose to have control set up? Apa tujuan dia? Untuk apa tu? Susah sikit nak jawab dia Kita tahu tapi nak jawab nak buat ayat kita tahu betul tak? Okey, apa jawapan dia? Siapa nak cuba? Boleh tak to measure the liquid the mass of liquid due to the power emission heater. Boleh juga macam tu Okay to determine the mass of water due to melting of ice from heat surrounding. Yalah. Dia cerita tentang radas kawalan ni no power off Jadi dia cair sebab surrounding. Boleh faham ni? Faham ke ni? Kenapa dia cair juga? Sebab surrounding. Yang tadi dia cair sebab surrounding plus power. Boleh faham? Faham ke tu boleh Ini cair sebab surrounding. Boleh ke ni? Susah tengok sembang. Okey. Dia ni power dia cair sebab surrounding plus power supply. Ni power off. Faham tak? Itu kena faham tu tu dah. Okey C. Dia kata after 5 minutes. Ni kena ada, kamu kena baca soalan betul Ada 5 minutes semua ni Kita nak kira mass, tidak apalah. Mass water collected 1A 112, collected B 12. Nampak tak amount heat supply 50. Dia kita dah amount heat supply 50 Dia ada bagi heat tu tak apalah what is the mass of ice melt by energy supply by the power supply? Apa ni? Energy supply by the power. Sangat lai-lai Okey, apa dah? Lai makan buah lai. Apa dah? Apa jawapan dah? Satu-satu. Dia kata berapakah jisim ais yang dileburkan oleh tenaga yang dibekalkan oleh bekalan kuasa? Ya, 112 tolak 12. Boleh faham? 100. Faham ke ni? Yang faham lah, yang tak faham kan ada susah. Yang faham tak boleh tanya lah, tu masalah dah. Okay. Calculate the latent heat of fission of the ice. Latent heat of fission of the ice, kita ada M dah. L kita nak cari. P dah P. P power dia tak bagi T dia bagi tak? Dia bagi 5 minit. Tapi dia tak bagi apa, cuma dia bagi ni. Nampak? Ni Q ni. Q equal to PT. Jadi buat. Jadi kita jawab. Tu dah. Sebab apa jadi ni 50 ni? 50 kilojoule ml sama dengan Q. Q 50,000. Faham? Sebab ada kilo. Faham? 50,000 bahagi 0.1. Kenapa 0.1 ni? Sebab 100 tukar kepada kilogram jadi 0.1 kg. Nampak?
Okey, bagi mereka yang tak mau tukar degil, tak mau tukar unit, kau boleh buat macam ni 50 bagi dengan 100 gram. Boleh juga 50 apa? Kilojoule. Jawapan kamu mesti dalam setengah 0.5, jawapan kamu kena buat dalam unit. Kilojoule per gram. Kamu jawab macam tu. Bagi mereka yang tak nak tukar unit, degil, dapat markah penuh tak? Sebab tak ada soalan minta dalam unit SI sini. Tak minta Kalau dia minta, okey. Kamu kena hilang markah. Kalau kamu degil juga nak pakai unit yang sama, ini cara dia. Faham ke ni? Itu cara dia. Jadi 2 markah lah. 1, 2 Susah, asal susah. Boleh ni? Boleh Wafi awak tu? Nama Wafi Is Wafi kan? Okey, boleh Waki dia tak tahu Waki? Dalam guru lah, tak apalah. Okay, dia kata give a reason why the value is higher than actual value. Kenapa bacaan yang 4C tadi tu, 4C yang mana ni? Yang C yang kita dapat tu lebih tinggi daripada nilai yang sebenar. Apa maksud dia? Bagi habis ni kita start Sebenarnya dia tak cakap sistem dia haba tu bukan haba yang betul Dia ada heat surrounding lah apa semua. Jadi kita tengok sini jawapan dia ada heat loss to surrounding. Maksudnya bukan haba tu datang situ, mungkin haba yang dia bekalkan tu dia pergi ke atas pula. Macam kita panaskan air kan. Dia panas sini. Haba ada naik ke atas pula. Keluar. Tu heat loss to surrounding. Faham cikgu? Kan kita panaskan air batu tu kan. Jadi haba yang datang yang bahagian ni saja. Bahagian ni bila dia naik ke atas. Dia hilang. Itu maksud dia. Itu panggil heat loss to surrounding. Jadi suggest more accurate value. Macam mana nak buat jawab dia lebih accurate? Kita kena tutup atau kita kena balut dengan kain. Boleh juga dia kata direndam sepenuhnya dalam air pemanas mesti ada. Dia kata pemanas rendam. Boleh juga. Yang cikgu cakap tadi dia rendam macam ni separuh masuk dalam betul-betul. Betul. Bagi dia fully immerse. Terendam sepenuhnya. Okey tak? Okey, pukul berapa Datuk Harimau? Okey dah. Harimau marah sekarang Okey, nak makan. Kita stop sini lah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama.